Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu pada sesi kali ini. Di mana pada kali ini kita akan sentuh mengenai bab 7 tingkatan 4, iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Dan fokus kita pada sesi kali ini adalah mengenai 7.3, iaitu sistem ahli. So, jangan buang masa lagi. Jom bersama dengan cikgu kita belajar mengenai sistem ahli. Okey, sebelum tu kita tengok dulu bahagian pengenalan sistem ahli ni. British ni telah menjalankan dasar dekolonisasi, di mana dasar dekolonisasi ni ialah menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Dan di Tanah Melayu pada waktu ni berlaku kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Oleh sebab tu, Dato' Onn Jaafar telah meminta agar tindakan diambil dengan menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. Maksudnya dibawa masuklah orang-orang tempatan ni untuk memegang jawatan di dalam pentadbiran. Ini adalah dalam usaha juga secara tidak langsung untuk menyediakan Tanah Melayu ke arah apa? Berkerajaan sendiri untuk mendapatkan kemerdekaan lah. Dan cadangan Dato' Onn ni sebenarnya adalah selari dengan dasar British, iaitu dasar dekolonisasi, dan secara tidak langsung ini seterusnya nantilah yang akan membawa kepada pembentukan sistem ahli. Jom tengok dengan lebih lanjut mengenai sistem ahli ni. Okey, kita tengok dulu tentang pembentukan sistem ahli. Okey, pada tahun 1951, Sir Henry Gurney yang merupakan pesuruhjaya tinggi British telah mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa sistem ahli ni. Sistem ahli ni merupakan sistem di mana melatih penduduk tempatan untuk menerajui pentadbiran bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan di sini beberapa orang anggota dalam MPP, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan, telah dilantik dan telah diberi tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Maksudnya, beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan ni telah dipertanggungjawabkan untuk memegang beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Maksudnya diberi latihanlah dalam pentadbiran di situ. Dan sistem ahli ini secara tidak langsung telah memberi latihan kepada penduduk tempatan yang berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British beri kemerdekaan. Jadi penduduk tempatan ni sebenarnya dia mendapat dahulu pengalaman dalam pentadbiran sebelum mendapat kemerdekaan daripada British. Okey, dan selain daripada itu, sistem ahli ini telah dilaksanakan pada bulan April 1951 hinggalah Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP diadakan pada Julai 1955. Walau bagaimanapun, ada 3 portfolio yang masih kekal di bawah pentadbiran British. 3 portfolio ni adalah hal ehwal ekonomi, yang keduanya perundangan dan perhubungan sosial, yang ketiga perumahan dan kerja raya. Ini kita kata 3 portfolio ni lah yang masih kekal di bawah pentadbiran British. Dan pada tahun 1954 berlaku rombakan di dalam sistem ahli di mana beberapa portfolio baru telah diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi anggota MPP. Okey, itu tentang pembentukan sistem ahli. Sebelum tu kita lihat dahulu pemimpin-pemimpin tempatan yang telah menjadi ahli di dalam sistem ahli ni. Jadi yang pertamanya ialah Dato' Onn Jaafar, di mana Dato' Onn Jaafar ni telah menjadi ahli hal ehwal dalam negeri. Dan yang keduanya ialah AEC Turai Singham, di mana beliau telah menjadi ahli pelajaran. Dan yang ketiganya ialah Lee Tieng Keng. Lee Tieng Keng ni pula telah menjadi ahli kesihatan. Dan yang keempatnya ialah Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid, di mana beliau telah menjadi ahli pertanian dan perhutanan. Dan selain daripada itu, kita ada juga Datuk Mahmud Mat yang merupakan ahli tanah, lombong dan perhubungan. Macam cikgu cakap sebelum ni, di mana pada tahun 1954 berlaku rombakan di dalam sistem ahli. Jadi beberapa ahli baru telah dilantik. Jadi di sini kita ada Datuk Ning Ahmad Kamil yang merupakan ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar. Dan kemudian
ada H.S. Lee yang menjadi ahli pengangkutan, dan akhir sekali kita ada Dr. Ismail Abdul Rahman yang merupakan ahli hasil bumi. Jadi inilah senarai ahli yang terdapat di dalam sistem ahli. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada ciri-ciri sistem ahli. Okey, ada 5 ciri sistem ahli. Yang pertamanya ialah ahli ni bertaraf menteri. Di mana ahli ni dia bertanggungjawablah untuk menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan ni. Maksudnya setiap menteri ni, setiap ahli ni dia akan pegang satu portfolio. Contohnya tadi kita lihat macam Dato' On lah. Dato' On memegang ahli dalam hal ehwal dalam negeri. Contohnya seperti Dato' On yang memegang hal ehwal dalam negeri. Begitu jugalah dengan yang lain kan, yang contoh kita lihat sebentar tadi. Jadi cikgu balik kepada slide. Jadi inilah dia yang merupakan portfolio yang dipegang oleh setiap ahli di dalam sistem ahli. Okey. Kemudian kita sambung kepada yang kedua. Ciri yang keduanya ialah ahli ni dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang kedua apa? Ahli ni dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dan yang ketiganya ialah ahli bertanggungjawab untuk mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi setiap ahli tu dia bertanggungjawablah untuk mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya sahaja. Dia tak boleh nak cadangkan untuk jabatan orang lain, tak boleh. Dia mesti berdasarkan kepada portfolio dia sahaja. Iaitu kalau macam contoh tadi Dato' On tadi dalam hal ehwal dalam negeri, maksud dia hanya mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal dalam negeri sahaja. Okey, itu yang ketiga. Manakala yang keempatnya ialah ahli ni diletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Okey, jadi ahli ni diletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Dan yang akhir sekali yang kelima ialah satu sistem kabinet bayangan ni telah dibentuk, di mana sistem kabinet bayangan ni terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan juga tokoh dalam masyarakat. Jadi ini antara 5 ciri iaitu kita ada sistem kabinet bayangan, kita ada ahli yang memegang bertanggungjawab pegang portfolio, kemudian dia dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British, dia bertanggungjawab untuk mencadangkan undang-undang, dan ahli ni diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, itu 5 ciri dalam sistem ahli. Kemudian kita lihat pula yang terakhir iaitu kepentingan sistem ahli. Kenapa sistem ahli ini penting di dalam negara kita? Kenapa sistem ahli ini penting? Okey, yang pertamanya kita lihat di mana sistem ahli ini sebenarnya secara tidak langsung telah menyediakan asas penting untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Ingatlah, yang pertama adalah melatih orang tempatan untuk berkerajaan sendiri. Dan yang kedua, sistem ahli juga telah memberi pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan seterusnya dapat menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan nanti. Jadi saya tidak langsung di sini memberi satu pendedahan baru kepada penduduk tempatan untuk berkerajaan sendiri. Dan yang ketiganya ialah merupakan proses dalam memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Jadi secara tidak langsung kat sini perpaduan kaum ni dapat dipupuk di sini. Dan yang akhir sekali kepentingan yang keempat ialah menentukan kemerdekaan yang diperolehi nanti ni mendapat sokongan seluruh penduduk di Persekutuan Tanah Melayu. Jadi secara tidak langsung kemerdekaan yang dicapai ni boleh mendapat sokongan seluruh penduduk ni. Jadi dia akan dapat mengekalkan kestabilan dan keamanan Tanah Melayu lah pada waktu ni. Jadi ini empat kepentingan sistem ahli, iaitu yang pertamanya ialah untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri, dan yang kedua untuk memberi pendedahan kepada penduduk tempatan mentadbir. Ketiganya adalah untuk memupuk perpaduan kaum, dan yang keempat supaya kemerdekaan yang diperolehi mendapat sokongan seluruh penduduk tempatan. Jadi ini yang dapat cikgu terangkan mengenai sistem ahli. Jadi cikgu harap kamu dapat
manfaatlah daripada apa yang cikgu terangkan kepada kamu mengenai sistem ahli dari segi pengenalan dia, pembentukan sistem ahli, anggota-anggota dalam sistem ahli, dan akhir sekali kita lihatlah kepentingan kepada sistem ahli ini. Jadi semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. So jangan lupa subscribe, like dengan share untuk mendapatkan video-video cikgu yang berikutnya. So sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam sesi yang berikutnya.